Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Arina dalam mata pelajaran hafazan tahun 2. Okey, untuk minggu ni kita sambung balik surah hafazan kita, iaitu surah Al-Humazah, iaitu ayat 7 hingga 9. Okey, hari ni kita nak belajar ayat 7, 8 dan 9. 3 ayat je. Kita nak habiskan terus hari ni. Okey, dan hari ni juga Ustazah akan cerita, Ustazah akan habiskan cerita tentang surah Al-Humazah ni. Okey, sebelum tu kita baca dulu sama-sama surah Al-Humazah ni. Sambil Ustazah baca, Ustazah nak kamu ikut secara perlahan-lahan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Sekali lagi, ayat 7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Ayat 8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sekali lagi. Innaha 'alaihim mu'sadah. Seterusnya ayat ke-9. Fi 'amadim mumaddadah. Sekali lagi. Fi 'amadim mumaddadah. Okey. Apa cerita di sebalik surah Al-Humazah ni? Kalau siapa ingat, Ustazah cerita sebelum ni, daripada ayat pertama ni, Ustazah cerita surah Al-Humazah ni menceritakan tentang Allah kata apa? Celaka orang yang suka menghina, suka mencela orang, suka mengherdik orang. Al-Humazah tu maksudnya pencaci, penghina. Kalau kamu ingat lagi lah, Ustazah cerita minggu lepas tentang siapa? Tentang jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jiran Nabi tu buat dekat Nabi? Siapa ingat lagi kisah tu? Jiran Nabi tu dia buat apa? Dia hina Nabi, dia baling sampah dekat Nabi waktu Nabi nak pergi masjid kan. Tapi apa Nabi buat? Nabi marah balik ke dekat dia? Tak. Tapi Nabi sabar je, Nabi senyum je. Suatu hari bila tiba-tiba Nabi SAW nak pergi masjid, tiba-tiba tak ada sampah hari tu. Lepas tu orang kata jiran dia tu jatuh sakit. Nabi cakap pada muka ke kat dia? Tak. Mulianya akhlak Nabi, walaupun orang buat jahat dekat dia, orang hina dia, baling sampah dekat dia, tapi Nabi pergi melawat pula jiran dia tu. Jiran yang selalu hina Nabi tu setiap hari, selalu baling sampah dekat Nabi. Nabi pergi melawat dia walaupun dia buat jahat dekat Nabi. Akhir sekali apa jadi pada kat jiran Nabi tersebut? Dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab tertarik dengan akhlak mulia Nabi. Jadi kita kena tiru akhlak Nabi. Walaupun orang hina kita, orang ejek kita, kita tiru akhlak Nabi. Kita kena sabar. Biarlah orang nak hina kita macam mana pun. Tengok macam Nabi, bila akhlak dia terpuji, orang tengok, orang lembut hati. Tengok sampaikan jiran Nabi tu masuk Islam. Sebab apa? Sebab tertarik dengan sifat Nabi, dengan akhlak Nabi. Jadi kita kena tiru akhlak Nabi. Okey. Ustaz sambung ayat hari ni. Ayat hari ni yang kita belajar ni ayat 7. Ayat 7, 8 dan 9. Okey, apa maksud ayat 7, 8 dan 9 ni? Okey, sebelum ni Allah kata dalam surah Al-Humazah ni, celaka orang yang suka menghina. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji. Dan juga alladzi jama'a malan wa 'addada, iaitu orang yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaan. Dia suka kejar kekayaan dia sampaikan dia lupa diri, dia lupa kepada Allah. Allah kata celaka. Kenapa? Allah kata orang yang macam ni
dia akan kalla la yumbazanna fil hutamah. Allah kata dia akan dicampakkan ke dalam hutamah. Apa hutamah ni? Kuih ke ustazah? Bukan. Hutamah ni salah satu nama neraka. Hutamah. Okey. Allah sebut lagi ayat seterusnya. Wama adraka mal hutamah? Tahu tak kamu apa itu hutamah? Hutamah ialah narullahil muqadah. Al-hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintahnya. Neraka hutamah ni ialah neraka yang mana Allah perintahkan api itu supaya sentiasa menyala-nyala. Neraka, nak bayangkan betapa dahsyatnya neraka Allah ni, panasnya neraka Allah ni. Kalau hari ni neraka tu panas, esok dia lagi panas. Kalau esok lagi panas, esok tu dia lagi panas. Kalau esok lagi panas, esok dia lagi panas. Maksudnya api neraka ni semakin hari dia semakin panas. Tak boleh nak bayangkan kalau kita ni dekat api kat dunia ni kena sikit pun kita sakit dah macam tu. Tapi api dekat neraka ni lagi panas daripada api dekat dunia ni. Dahlah hari ni panas, esok lagi panas, lepas tu lagi panas, semakin panas. Kalau boleh memang kalau boleh kita minta na'udzubillahi min zalik, tak nak masuk neraka Allah. Tak terbayang bagaimana betapa panasnya neraka tu. Kalau boleh kita nak masuk syurga. Kalau kita cerita tentang syurga ni memang tak habis. Kita rasa best sangat. Syurga pun tak terbayang macam mana. Nak bayangkan best tu maksudnya bila kita duduk dalam syurga ni, kita minta aja apa-apa, Allah mesti bagi. Kamu nak apa? Nak air tea life boba, ting depan mata. Nak burger McD, ting depan mata. Tak sebut lagi ni, tak minta lagi. Dah baru nak fikir, tapi dah keluar dah depan mata dah. Nak duduk atas kerusi, tiba-tiba belum lagi letak punggung nak duduk atas kerusi tu jalan sendiri. Dekat kita. Automatik kerusi datang terus dekat kita. Canggih tak canggih? Dekat syurga ni. Maksudnya betapa nikmatnya dekat syurga ni, tak terbayangnya. Begitu juga neraka. Neraka tak terbayangnya betapa panasnya, betapa dahsyatnya, sakitnya kalau kita ni dimasukkan ke dalam api neraka. Yang mana kalau neraka hutamah ni, Allah kata apa? Allah perintahkan api itu supaya sentiasa menyala-nyala, sentiasa panas, semakin hari semakin panas. Lepas tu ayat hari ni kita belajar allati tattali'u 'alal afidah. Neraka hutamah tu yang mana yang naik menjulang ke hati. Api tu panas, nak kata api tu sangat panas, sampai ke hati rasanya, membahang. Okey. Innaha 'alaihim muqsadah. Bila dicampakkan orang-orang yang suka menghina, suka mengkeji orang ni, Allah akan campak dia dalam neraka hutamah ni. Dan campak dalam neraka hutamah, lepas tu Allah buat apa? Allah kata apa? Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Orang yang mencela tadi dihumban dalam neraka hutamah, lepas tu Allah tutup pula neraka tu. Dah panas dah, lepas tu Allah tutup lagi neraka tu. Kalau kita bayangkan macam mana mak kita masak sup ke apa kan, dalam periuk kan, kalau lepas tu yang tu pun kita kena tangan kita sikit pun dah panas dah. Lepas tu bila mak kita tutup periuk tu supaya ayam tu cepat masak kan. Sebab apa? Sebab dia uap tu dia panas lagi. Macam tu juga neraka ni, dah panas dah, lepas tu Allah tutup pula atas dia. Betapa dahsyatnya azab Allah dalam neraka. Lepas tu fi amadin mumaddadah, mereka terikat di situ, di mana? Pada batang-batang palang yang melintang panjang. Bukan setakat dihumban dalam neraka hutamah, orang-orang yang suka menghina tadi ni bukan setakat dihumban dalam neraka hutamah, tapi Allah ikat dia dekat mana? Dekat batang-batang palang besi yang melintang panjang. Dah panas, lepas tu diikat pula. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak nak, kalau boleh kita tak nak masuk dalam neraka hutamah, kita nak masuk dalam syurga. Kalau tak nak masuk dalam neraka hutamah, kita kena jauhi sikap suka menghina orang, suka mengejek orang, suka mengherdik orang. Sebab apa? Orang yang suka mengherdik, menghina ni Allah akan masukkan dia, Allah akan campakkan dia dalam neraka hutamah.
Okey. Dalam muka surat 10 tu juga pengajaran daripada ayat ni, dia kata apa? Tahukah anda surah ini diturunkan sebagai penyejuk hati dan penawar jiwa terhadap penghinaan orang kafir kepada orang Islam. Contoh yang saya cerita tadi, jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hina Nabi. Tapi bagaimana sikap Nabi kepada dia? Nabi sabar je, malah Nabi melawat dia, berbuat baik kepada dia. Kita kena tiru akhlak Nabi. Walaupun orang hina kita, kita kena sabar. Okey. Dan satu lagi kamu boleh amalkan satu doa, iaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Apa maksud doa tu? Wahai Allah, bahawa aku memohon perlindunganmu daripada akhlak yang buruk. Kita nak jadi Muslim yang sejati, mestilah berakhlak mulia macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasan untuk minggu ni, hafal ayat 7, 8 dan 9. Salin dalam buku tulis dan hantar hafazan kamu dekat ustazah macam biasa. Okey, sampai sini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.